Assalamualaikum guys, welcome to Live Film with me Pim. Hari ini permulaan video untuk 2023. Kita start patutnya dengan bedtime stories, tapi nampak kayaknya jadi macam good evening story, good morning story. Siang siang pula aku buat sebab sepatutnya nak buat malam, tapi agak busy sikit hari ni. And plus sebab aku jumpa satu post yang agak menarik ni dekat Twitter. Dia lalu kat timeline aku tadi. So untuk teori kali ni actually tak panjang sangat video ni, boleh katakan agak spontan sebab aku baru je dapat aku cakap tadi, aku baru je jumpa satu ni dan aku rasa macam nak terus cakap pasal ni, iaitu pasal teori Shanks adalah seorang celestial dragon. Sebelum kita start, kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe channel ni dan tekan bell notification, tidak miss mana-mana video akan datang. Jangan lupa tekan button like dan button share. Thank you guys for supporting LOP, alright? Okay, dari mana datangnya sebenarnya teori Shanks ni adalah celestial dragon? Kalau kita cuba fikir balik, actually ada banyak gila lah. Macam nama pun teori kan, dia boleh datang pada mana-mana celah, ceruk mana pun orang tetap boleh sebut kan. Cuba kaitkan dengan itu, kaitkan dengan ini, macam-macam cara. Boleh katakan teori ni paling kuat adalah semasa Shanks membuat perjumpaan tertutup bersama dengan Grossi masa dekat Pajak Kesa kan. Masa tu memang kecoh gila. Memang kecoh gila. Aku sendiri pun pernah buat video pasal Shanks ni, review pasal Shanks. Aku akan letak link kat bawah dekat description. So sebab daripada sudut perjumpaan tu, kita memang tak boleh nak cari ataupun nak faham daripada sudut any cakap logical reason lah kat situ. Melainkan kita fikir mungkin benda ni boleh berlaku disebabkan the mutual respect di antara dua kuasa terbesar ni, iaitu WG dan juga Shanks kan. Yonko kan. So mungkin itulah dia, benda tu boleh berlaku. But is it enough? Is it enough untuk seorang pirate bergelar Yonko dengan mudah-mudah je seorang pula tu senyap-senyap masuk, senyap-senyap pula tu kan, boleh tahu pula tu kat mana nak pergi, berjumpa secara tertutup dengan Grossi. Mungkin ada cerita lain di sebalik itu kan. Even kalau kita ke belakang sikit, masa teori tengah hangat dulu pun orang guna point untuk support teori ni adalah daripada sudut berlakunya semasa berlakunya perang dekat Marineford, di mana Shanks masa tu datang again secara senyap-senyap kan, terus stopkan war tu. And even the likes of Sengoku sendiri pun macam okey lah, kita stop perang ni. Akainu pun yang berkobar-kobar nak bunuh orang lah, apa benda nak buat hal, nak buat macam-macam benda pun semua step down. Semua orang macam tak tahulah, kita takut, diorang semua takut dengan Shanks sebabkan kekuatan Shanks ataupun adalah disebabkan title VIP tu yang Shanks ada sebagai Celestial Dragon, if the theory is correct lah. Tapi again, Cukup ke untuk kita berpegang dengan point yang ada ni untuk support this theory about Shanks being part of Celestial Dragons? Aku sure korang tengah tengok ni mungkin ada tak boleh berfikir lagi dalam otak korang, ataupun mungkin korang nak type dekat komen, which is tak ada masalah, teruskan. Benda masih lagi teori. Okay, let it out. As long as teori tu okay lah. Okay, jangan buat teori mengarut lah. Okay, tapi kat sini aku nak fokus adalah daripada sudut based on movie rat. Sebabkan daripada post yang aku baru nampak, korang tengok gambar ni kan, maybe korang akan tertanya-tanya, ni spoiler ke? Chapter baru ke? Kan? Ataupun ada aku terlepas makna ke daripada mana chapter-chapter lepas? Kan, mungkin korang akan fikir macam tu sebab memang tak pernah nampak, betul tak? Aku sendiri pun first time nampak. Kenapa kita tak pernah nampak? Of course lah, sebab ini adalah fan-made. Fan-made punya lukisan memang cun lah. Aku pun tak dapat cari siapa pelukis dia, tapi yang pasti dia punya lukisan dia cantik. Tetapi walaupun ini adalah fan-made, susunan cerita ni adalah canon, which is benda ni adalah datangnya daripada rough sketches kasar, lukisan conteng-conteng Oda mengenai situasi Shanks ni. So basically kita just tengok daripada sudut yang cantik, sudut lukisan yang cantik, tapi ini memang apa yang berlaku. Ini adalah canon. Kat sini kita nampak siluet God Valley. Pastinya ini berlaku selepas situasi God Valley punya insiden. Diorang melarikan diri daripada Marine. Kita nampak ada Meriam cuba nak tembak diorang. Of course lah, diorang berjaya melarikan diri. And kita dapat tengok satu gambar ni yang penuh dengan treasure, penuh dengan harta karun. And then diorang terdengar sesuatu, ada dengar bunyi yang keluar daripada satu peti ni, peti chest ni, harta karun ni. Dan bila Gaban pergi dekat, dia buka, kita dapat tengok reaction daripada Rayleigh, Gaban again, even Roger sendiri, yang mana kat dalam tu ada bayi lelaki berambut merah. And of course, itulah dia Shanks. Dan canon information ni datang daripada One Piece volume 4 billion. Mungkin korang akan tanya pula, apa benda pula One Piece volume 4 billion ni kan? Okay, untuk yang tak tahu, ini adalah special volume yang diberikan kepada penonton yang terawal yang menonton filem Red. Setiap kali One Piece keluarkan movie baru ataupun any movie yang diorang keluarkan, diorang akan bagi satu special volume. Contohnya masa
Filem Strong World dulu diorang bagi volume 0. Kita ada tengok kan, chapter 0 kita panggil. Lepas tu untuk filem Z pun diorang ada bagi volume 1000. Filem Gold pun diorang ada bagi volume 777 yang mungkin melibatkan dengan benda-benda macam apa ni kata, berjudi lah kan. Nombor 777 ni kan selalu berkait dengan judi kan. Gold kan memang ada kasino punya vibes. Lepas tu volume 10089 untuk Stampede. Dan akhirnya untuk filem yang paling latest ni, filem Red, yang volume dia adalah 4 bilion, yang merujuk kepada Shanks punya bounty, iaitu 4 bilion lebih. Alright, kalau korang tengok gambar ni, ini lebih jelas lah chronological table for staff. Ini adalah Oda punya staff. Aku akan share link dia dekat description, korang boleh check it out sendiri. Ini memang official datang daripada One Piece Film Japan punya website. Macam korang nampak kat sini, 39 tahun yang lepas Shanks is born. 38 tahun lepas, God Valley Incident, a baby Shanks age 1 is found in the treasure taken by Roger. 25 tahun lepas, Shanks umur 14, masa ni Roger pirate disband. 24 tahun yang lepas, Roger punya execution dan berlakunya The Great Era of Pirates. 21 yang lepas, birth of Uta. And then 19 tahun yang lepas, kejadian yang sama berlaku kepada Uta macam mana berlaku kepada Shanks. Uta masa umur 2 tahun, tempat dia, rumah dia, pulau dia kena serang dengan pirates and dia diculik. Lepas tu masa pirates ni bertembung pula dengan Shanks punya pirate, Red Hair Pirates, dorang kalah. And Red Hair Pirates pun rampaslah segala harta dorang, seperti mana yang korang tengok dalam movie. Bila Shanks buka je peti tu, ada Uta di dalam itu. And ada sedikit flashback yang sangat-sangat pendek, mungkin 0.5 second ataupun 1 second, dapat tengoklah reaction macam mana masa Roger dulu buka peti nampak Shanks. So this is one of the canon information yang Oda berikan kepada kita, melibatkan Shanks dan juga Uta. Benda yang aku tengah baca ni bukanlah volume 4 billion tu Ini adalah special berkaitan dengan Chronicle of Uta lah. So kalau korang tengok next mostly semua berkait dengan cerita Red dan sebagainya, which is aku tak nak cover lah pasal filem Red kat sini kan. Cuma bagi aku, untuk yang tak pernah tengok, memang wajib untuk tengok kalau nak mengenali lebih dekat lah tentang Shanks maupun Red Hair Pirates ni. So kalau kita pergi balik ke situation masa Shanks dijumpai oleh Roger masa dia umur 1 tahun, yang diorang dapat treasure daripada God Valley. Ini adalah another additional point lah yang kita boleh gunakan untuk support teori ni. Disebabkan memang ada Celestial Dragon pun dekat God Valley tu kan. Dah lah nama tempat tu pun God Valley kan. Selalunya benda yang God ni berkaitan dengan Celestial Dragon. So maybe itu memang tempat diorang, tempat lepak diorang ke, mungkin tempat tinggal ke. Aku tak nak lalu fikir secara detail lah. Tapi pasti memang ada Celestial Dragon kat situ kan. In fact, perang tu berlaku pun atas sebab Rox Dizebet yang cuba buat serangan terhadap Celestial Dragon, yang akhirnya diselamatkan oleh Roger dan Garp. So nampaklah kan, adalah connection dia kat situ untuk asal usul Shanks. Contohnya macam Rox Dizebet serang Celestial Dragon, Roger dan Garp bergabung untuk selamatkan Celestial Dragon. Roger melarikan diri daripada God Valley dengan harta karun yang diorang dapat daripada God Valley. Daripada harta karun yang jumpa tu, ada pula Shanks kat situ, yang mungkin merujuk kepada family Celestial Dragon yang diserang oleh Rox Dizebet dari awal-awal tu. Memang tak adalah kuat sangat point ni, tapi ada connection. Itu yang penting, ada connection, tak lari sangat. Tapi itulah, ada jugalah yang merasakan Shanks ni mungkin anak kepada Rox Dizebet jugalah, daripada situasi God Valley itulah kan. Tetapi daripada point filem Red ni, aku rasa dia mungkin boleh potong sedikit lah teori ni. Okey, disebabkan dalam movie ni ada satu nama family yang tak pernah disebut, iaitu Figalan Family. And menariknya, yang disebut benda ni adalah Gorosei. Gorosei pula merujuk Figalan Family ni kepada Uta, disebabkan diorang percaya Uta adalah anak Shanks. So meaning diorang juga merujuk kepada Shanks Figalan. So itu cerita dia lah. Sebab macam-macam mana pun ada beberapa soalan yang timbul daripada situasi ni. Contohnya lah yang aku boleh letak sekarang lah secara spontannya, dari mana Gorosei tahu yang Shanks adalah Figalan? And adakah Figalan ni, family ni memang part of Celestial Dragon? Sebab yalah, dia dimention oleh Gorosei itu sendiri kan. So aku yalah, fikir dalam masa yang singkat ni, aku tak adalah jawapan yang tepat. Dan aku cuba cari-cari tadi pun memang tak ada jawapan yang kata sangat-sangat kuat yang boleh kita kaitkan jugalah daripada sudut jalan cerita ni. Yang ada cumalah teori again. And ada banyak jugalah yang kita boleh fikir kalau kita nak cuba cari jambatan untuk hubungkan dengan balik teori ni. Contohnya yelah, dekat God Valley tadi kita ada cakap kan, memang ada Celestial Dragon. So maybe diorang boleh detect kehilangan seorang bayi lelaki berambut merah kan. Gorosei ni pun ada cipher ball dan ada macam-macam intel yang diorang boleh check. So daripada sudut intel tu, mungkin diorang boleh check, oh
ada budak rambut merah ni yang dalam kru Roger. And kalau kita check umur dia sama, kalau kita check muka dia pun, rupa dia pun sama. Dia mesti Roger yang culik ni daripada masa kejadian God Valley. Sebab Roger ada di God Valley, Shanks ada dengan Roger masa kecil. So mungkin itulah. Atau Celestial Dragon kena attack dengan Rocks Elizabeth. So diorang mungkin Celestial Dragon yang kena attack ni, diorang sorok anak diorang di dalam harta peti karun punya chest tu kan. So lepas tu diorang dapat tahu yang harta karun tu dicuri pula oleh Roger. So itulah anak kami, Roger dah curi anak kami. Mungkin macam tu. Atau Celestial Dragon kena attack dengan Rocks Elizabeth. Family diorang sorok anak diorang tadi tu, Shanks tu dalam peti. And disebabkan diorang tak nak anak diorang mati, diorang pun bagilah ke Roger. Sebab ialah Roger yang bantu diorang kan. So diorang pun ambil lah harta harta kami ni semua benda, tolonglah selamatkan kami. And now itulah, diorang pun tahulah kan, oh anak kami lah kat dalam peti tu, itu Shanks. Kami terpaksa lepaskan dia demi keselamatan dia. Dan actually macam-macam lagi lah. Nama pun teori kan, kita boleh create macam-macam senario, macam-macam situation. Lagipun untuk support lagi poin-poin yang ada ni, Celestial Dragon ni pun aku rasa bukan semuanya jahat kan. Macam contohnya Don Quixote Homing kan, bapak Doflamingo baik je kan, sampai sanggup buang title Celestial Dragon tu nak hidup macam biasa. Don Quixote Miss Jogat pun boleh jadi baik walaupun asalnya jahat. Nefertari Cobra pun family Nefertari kan, asalnya walaupun boleh jadi Celestial Dragon tak nak, tapi at least memang diorang sepatutnya original Celestial Dragon lah kan. Cuma diorang tak nak hidup kat atas sana, nak cuba jadi orang biasa juga, tapi still lah raja kan. And Celestial Dragon ni ada 20 family, bukan sikit. Okay, sorry, 19 lah, dah tolak Nefertari tadi kan. Tapi still lah original dia 20 family lah yang bergabung kan, 20 kuasa yang bergabung. For now baru tahu 3. Baru 3 yang kita tahu, ada lagi 17. Yang kita tahu macam contohnya family Don Quixote, family Nefertari tadi, apa tu Roswell family lah kan. Siapa Saint Charles yang kita benci gila tu kan, bapak dia Roswell kan. So baru ini kan ada lagi 17. So boleh jadilah Vigalan ni yang gua rasa sebut tadi tu kan, mungkin does in fact part of Celestial Dragon. Mungkin diorang family yang baik, ataupun mungkin boleh jadi family yang jahat. We never know. Tapi aku rasa tak mustahil Vigalan ni memang Celestial Dragon, and Shanks tu sendiri adalah Vigalan family. So that's what I believe in this story. Actually aku sure kalau kita betul-betul kaji lagi secara mendalam dan sebagainya, kita mungkin boleh dapat more additional information and so on. Tapi aku just buat video secara spontan, secara pendek Aku rasa macam tak perlu nak kaji sangat kot, sebab aku sure tahun ni memang Oda akan fokuskan more kepada Shanks, sebab kita dah nak pergi ke Elbaf. And aku sure macam mana pun God Valley punya accident mesti akan diceritakan kepada kita. Mungkin kebarangkalian pada waktu ini Shanks mendapat berita buruk bahawa dia adalah Celestial Dragon. Informasi yang Shanks terima daripada Roger yang baru saja pulang daripada Lovedale. Sebab daripada sudut movie red tu pun memang dah nampak lah Oda memang nak start ceritakan lah pasal benda ni. So aku memang tak sabar lah. Korang pula macam mana? Jangan lupa drop komen korang kat bawah kan, apa pendapat korang tentang Shanks Vigalan ni. Alright, so itu sajalah untuk bedtime teori kita ataupun daytime teori kita untuk kali ni secara ringkasnya. Okay, so thank you guys for watching. See you guys on the next video. Alright, Assalamualaikum.